Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi muqallibul a'wam 'aman ba'da 'am wasyuhur ba'da syuhur wal ayyam ba'da al ayyam yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni 'alaihi al-khaira kullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad al-hadil bashir was sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah, kita panjatkan banyak-banyak kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana doa yang kita selalu ulangi, wa ballighna Ramadan wa sallim lana Ramadan, iaitulah sampaikan kami ke Ramadan telah terhasil. Apabila terkabulnya permintaan kita, tentulah para jemaah mempunyai agenda yang besar. Apa yang kita nak buat? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li. Tahap yang kedua, sebagaimana doa yang dibaca oleh para ulama, wa sallim Ramadan li. Serahkanlah Ramadan itu untuk kami isi dengan program-program ibadat, takwa dan segala perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Kata ahli syair, faman haban ahlan wa sahlan bis-siyam ya habiban zarana fi kulli am laqad laqainaka bi hubbi muf'imin kulla hubbin fi siwal maula haram. Kita mengucapkan alhamdulillah kerana Allah SWT telah hantar kepada kita, anugerahkan kepada kita bulan yang besar ini, sehingga para ulama daripada dahulu dan sekarang sentiasa mengkaji, mengorek dan berfikir tentang rahsia Ramadan. Apabila orang itu berfikir, maka akan lahirlah, dia panggil tadabbur Al-Quran, itu melahirkan keajaiban dalam hidup kita dan juga di dalam ilmu kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat ini menjadi ayat fardu puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Kutiba 'alaikum, maknanya furida 'alaikum, difardukan ke atas kamu puasa. Makna puasa ini bukan satu pilihan, tetapi ialah merupakan suatu kewajipan yang mesti dilakukan. Bila kita, Allah Ta'ala fardukan ke atas kita puasa, solat, zakat, haji, tutup aurat, berlaku baik, berlaku adil, terus semua itu mengandungi hikmah yang kalau kita korek satu-satunya sampai tengah hari, sampai petang, tak akan habis. Karena itulah terdapat banyak kitab-kitab yang ditulis mahasinul Islam, keindahan Islam, ataupun dia tulis dengan nama hikmah, al-hikmatul balighah, hikmah-hikmah yang sangat mendalam tentang kedudukan Islam itu sendiri. Pada khutbah yang ringkas ini, saya cuba bawa para jemaah mengembara bersama saya, bertadabbur kepada ayat kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Kata di ulama tafsir ataupun ulama tadabbur, as-sawmu was-siyam, dua-dua itu ambil daripada perkataan dengan makna yang satu, iaitulah menahan diri. Menahan diri daripada melakukan perbuatan itu dipanggil saum. Sebagaimana Sayyidah Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Tuhan saum, maknanya tak mau cakap, tak mau, duduk diam je.
Jadi apa yang kita nak, cuma di sana kata di para ulama tadabbur tujadu kalimatan, dua kalimah dengan makna yang satu, iaitulah saum. Saum, sad, waw, mim, 3 huruf. Satu lagi siyam. Sebab tu dia kata hukmu ahkamus saum ahkamus siyam. Siyam ambil daripada 4 kalimah, masdar daripada 4 kalimah, sad, ya, alif, mim. Maka di antara saum dengan siyam, as-siyamu ablagh, lebih dalam. Sebab apa? Kerana dia tambah huruf. Kata di ulama lughah, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Apabila huruf itu bertambah, makna dia bertambah. Banyak terdapat bandingan ini dalam Al-Quran. Maka cuma di sana perbezaan dari sudut penggunaannya ada perbezaan. Jadi as-sawmu was-siyam dengan makna imsak wa imtina', menahan, berhenti, itu maknanya. Sebab tu timbul hari ni orang duduk komen tentang imsakiyah Ramadan. Sebab kita, bagi kita yang kita guna dalam takwim kita, imsak itu maknanya ada 10 minit lagi sebelum subuh. Belum masuk waktu subuh lagi, boleh makan lagi kalau orang yang belum siap makan. Kalau orang baru bangun tidur, boleh makan sampai azan. Tetapi dalam kalimah fiqh, al-imsak dengan makna menahan diri daripada makan bila dah masuk waktu subuh. Maka disitulah timbul kekeliruan. Sebahagian daripada orang yang tak biasa dengan istilah ini, mereka condemn. Kenapa orang Malaysia imsak boleh makan? Tuan-tuan tengok hari ini dalam YouTube sudah ada. Ramai orang post kat saya, minta komen, saya beri penjelasan di sini. Al-imsak dalam bahasa Arab maknanya menahan diri daripada makan. Kita imsak dalam kalender kita itu makna lampu kuning, masih lagi boleh makan. Maka dalam Al-Quran satu je warada kalimah as-saum sekali saja dalam Quran, iaitulah dalam kisah Sayyidah Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Maknanya dia tak mau cakap. Jadi kalau tuan-tuan hari ni tak mau cakap, orang mari duduk bobel kat kita, tama-tama orang nak mengopak, kita kata saya puasa. Inni saim, saya berpuasa. Maknanya tak mau cakap, boleh juga. Adapun kalimah as-siyam dalam Al-Quranul Karim, maka itu makna dia bukan setakat tak cakap, al-imsaku anit ta'ami wasyarab wasaidil muftirat. As-siyam dengan makna menahan diri daripada makan, minum dan segala perbuatan yang membatalkan puasa seperti jima' dan sebagainya. Maka para ulama tadabbur telah meneliti dalam Quran, mengatakan terdapat dalam Al-Quran ni kalimah as-siyam dengan lafaznya beberapa lafaz yang berdekatan, iaitulah sebanyak 9 tempat. Saya nak baca satu-satu panjang, saya hanya senaraikan di sini. Yang pertama ayat yang kita baca tadi, Al-Baqarah 183. Kemudian uhilla lakum lailatas siyam, Al-Baqarah 187. Kemudian ayat faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyam, ayat Al-Baqarah 196. Kemudian bagi orang yang pergi haji, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, Al-Baqarah 197. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misak. Ini dalam masalah dia, faman lam yajid wa tahriru raqabatin mu'minat faman lam yajid fasiyam. Jadi surah An-Nisa ayat 92. Yang keenam, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam zalika kafaratu aymanikum, dalam sumpah Al-Maidah 89. Kemudian surah Al-Maidah 95, surah Al-Mujadilah ayat yang keempat. Yang terakhir sekali dari surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat, sampai kepada ayat was-saimina was-saimat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu dia panggil tadabbur. Maka kalau kita ambil satu-satu ayat, kita kaji. Kalau saya nak berduduk tadabbur dengan para jemaah sampai petang dengan ayat kutiba alaikumusiyam saja, insya-Allah para ulama telah memberi kepada kita buku-buku tentang tadabbur Al-Quran. Cuma saya buka di sini, mudah-mudahan akan ada telinga yang mendengar, akan ada hati yang terdetik untuk mentadabbur Al-Quran, dan akan ada orang yang bersemangat bagaimana nak menggali, mengorek kitabur Rabbina. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, min a'jabi ayatillahi fi Ramadan, di antara benda-benda ajaib daripada kekuasaan, ayat-ayat kekuasaan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini, iaitu ada beberapa perkara yang sempat disenaraikan di sini. Yang pertama,
Tuan-tuan boleh ingat, sekiranya ahli-ahli falsafah, ahli-ahli fikir, bijak pandai, cendekiawan, intelek-intelek di kalangan manusia berkumpul dalam dunia ini untuk nak menyatukan 1/6 daripada penduduk muka bumi ini, iaitulah meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minum, kosongkan perut dia dalam satu masa yang tertentu, tentulah mereka tidak akan dapat. Mereka akan mengaku kalah walaupun hanya 1 hari saja. Kalau kita kata di sana mogok lapar, orang ni kata saya tak payah mogok, bukan kena dengan saya. Tetapi kita sebagai Islam, agama yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla, dia panggil dinul wahdah. Agama ini adalah agama penyatuan. Kerana itu para jemaah akan lihat, kita solat kiblat kita satu. Andainya kiblat masing-masing, saya ingat satu masjid ni mungkin solat jemaah orang tak buat lah, tapi kalau solat sunat dia akan ikut di mana dia nak solat, ada yang ke kiri, kanan, depan, belakang. Tetapi oleh kerana kita fawalli wajhaka syatral masjidil haram, satu kiblat, maka tak ada lagi orang buat kacau pergi kiblat yang berlainan, kecuali golongan ajaran sesat ataupun orang yang jahil yang tak tahu apa. Kalau tuan-tuan pergi Mekah jumpa orang ramai jam dalam masjid haram, dia nak solat begini tak boleh, dia jumpa tangga kosong, dia duduk atas tangga, dia adak ke mana-mana saja. Itu dia panggil mazhab bukan 4, mazhab yang kelima, nama dia mazhab jahil, mazhab yang tak erti satu. Biarlah itu, kita harap Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka. Sama juga dengan puasa. Uhilla lakum lailatus siyam, bila marinya hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad, bila marinya fajar, semua atas dunia ni yang muslim, yang Islam, laki-laki, perempuan, termasuklah anak-anak kita, semuanya akan berhenti makan. Mungkin ada orang tanya, berbeza, kita sini pukul 7, orang sana tu dah makan. Kita tak kira, kita bukan nak pukul, kita nak waktu. Waktu yang satu, iaitulah azan fajar. Azan fajar mengikut tempat masing-masing lah. Sebab satu Allah Nabi SAW tidak kata sumu, kamu kena berpuasa bila pukul sekian, tak ada. Kamu kena berpuasa bila fajar naik. Wa aftiru, dan kita juga berpuasa bila? Apabila matahari sudah terbenam. Di mana saja atas dunia ini, itu kita telah satu. Jadi ini di antara keajaiban puasa yang telah sampai kepada kita, alhamdulillah. Yang kedua, setiap tahun ada sebulan manusia ini meninggalkan perut dia, mengosongkan perut dia, wa yaj'alu mahallahal qulub, tetapi di tempat perut yang kita sibuk dengan makan minum daripada subuh sampai ke asar, biasanya kita ada 6 kali makan. Di antara nasi lemak, roti canai, teh tarik, nasi sungguh, apa lagi 6 kali makan. Itu tak masuk lagi selingan-selingan yang ada daripada celah-celah itu. Tetapi bila mari Ramadan, alhamdulillah, musliminnya dan muslimatnya bersatu semua sekali. Kita tidak sibuk lagi dengan makan, dengan minum, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, kutiba alaikumus siyam, maka semuanya waktu itu telah ditukar gantikan dengan makanan ruhi, makanan hati kita. Bermula daripada salat subuh, alhamdulillah, kita sudah tadarus Al-Quran. Ada peluang lain pula, kita baca lagi Quran. Waktu-waktu tengah hari begini, biasanya kalau di pejabat-pejabat di kerajaan atau swasta, bulan Ramadan inilah bulan yang paling sibuk para asatizah. Sepatutnya bulan inilah bulan kita beri mereka berehat untuk murajaah Quran, murajaah kitab-kitab, tapi mereka dipaksa untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Para asatizah juga tidak akan berhenti berlari menyampaikan ilmu, kerana inilah peluang orang nak dengar ceramah. Ada waktu asar, jadi maknanya daripada subuh sampai maghrib telah diisi perut mereka dengan rohi, dengan makanan rohani, supaya mereka itu menjadi manusia yang baik. Sehingga timbul soalan, ada orang bagi cadangan, tapi cadangan ini cadangan yang tak relevan lah, sebab puasa telah tetap. Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran, uhilla lakum lailatus siyam fakulu washrabu. Tetapi kenapa timbul soalan untuk kita berbincang? Kenapa para jemaah sekalian puasa tengah hari? Berapa Tuhan tak suruh puasa malam? Ada juga orang yang mikir, kalau puasa malam tak ada masalah apa-apa, senang je dah. Maghrib kita dekat nak maghrib kan, kita pakai sahur belaka, lepas tu pergi semayang maghrib, dengan kuliah semayang lepas tarawih pun kalau boleh lepas maghrib selalu dah pakai jadi situ ya. Nah, ini cadangan-cadangan
ia nak cadang lah, tapi tak jadi apa dah. Lepas maya Isyak balik berehat tidur buka puasa, tak ada masalah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak tengok manusia ni bergerak pada waktu siang. Manusia berjalan pada waktu siang. Waktu siang adalah waktu yang mencabar, yang menzahirkan siapa yang taat pada Allah Ta'ala dengan berpuasa, dan siapa yang kecundang pada tu rebah di tengah jalan, tidak melakukan puasa, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa min ajaibi hadzal syahr mubarak, di antara benda yang ajaib dalam dunia ini, dalam bulan Ramadan, iaitulah Allah SWT ja'ala Ramadan a'zamu intisaratil Islam. Allah Ta'ala jadikan di dalam bulan Ramadan ini banyak peperangan-peperangan yang besar berlaku dalam bulan Ramadan. Yang terawal yang boleh saya sebut untuk ringkas masa, iaitulah peperangan Badar Al-Kubra 17 Ramadan tahun yang kedua. Fathu Makkah berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Banyak lagi lah peperangan lain, Ainun Jalut dan sebagainya. Kata di para ulama yang mentadabbur ayat ini mengatakan, wahai manusia, Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Ramadan bukan bulan berehat, bukan bulan menghilang kekuatan, bukan bulan meruntuhkan produktiviti dan sebagainya. Pernah satu ketika dulu, saya tak nak sebut nama pemimpin, tapi saya nak sebut nama mufti, Al-Syekh Al-Allamah At-Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala. Pernah diminta oleh kerajaan dia supaya mengeluarkan fatwa kepada al-ummal, kepada boroh-boroh, pekerja-pekerja berat, dikeluarkan fatwa mereka boleh buka puasa dan tak payah puasa. Syekh ini telah dibawa ke dalam TV negara dia. Masuk, pembesar-besar sedang buka telinga nak dengar apa fatwa yang akan disampaikan oleh Syekh. Kita pun nak dengar juga dah. Kalau salahnya boleh, esok pakai buka nasi buku tepi jalan, tepi-tepi kilang, tepi-tepi estate, ada orang jual. Yang tak ada fatwa ni pun tak mudah juga berambaknya tu. Nah, baik. Zahar al-Allamah Syekh. Jadi Tuan Syekh keluar dalam media esok, dalam TV, dalam iza'ah. Mula-mula sekali dia baca ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sudah perdukan puasa ke atas semua manusia, tak kira dia pekerja ke, dia duduk saja ke, dia kaki tidur ke, dia semua. Akhir sekali Syekh bila baca ayat Quran ni telah mengeluarkan fatwa, sadaqallah, Allah Ta'ala benar di dalam syariatnya, wa kadzaba fulan, dustalah pemimpin yang minta saya keluar fatwa orang yang bekerja tak payah berpuasa. Subhanallah. Allah Ta'ala tunjukkan ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang hebat. Masih ada lagi, insya Allah sampai ke hari ini masih ada lagi ulama-ulama yang bertegas mempertahankan al-syariah, tidak boleh diperkotak-katikkan oleh para pemimpin. Kemudian di antara keajaiban yang ketiga, tuan-tuan lihat, iaitulah awamil al-khair bainan nas. Banyaknya kebajikan yang tersebar di kalangan manusia. Kita nampak di tempat kita ni, alhamdulillah, kita nampak di masjid-masjid, di surau-surau, di balasah, nampak terserlah. Orang yang pergi masjid, dia tahu di masjid ni berebut nak buat jamuan iftar, buka puasa, jamuan moreh, jamuan lepas puasa-puasa. Ada masjid dah mula sekali dengan sahur, ada yang akan mula sahur bila 10 yang terakhir Ramadan. Itu di peringkat masjid. Di peringkat yang mengembara, menjejak jejak kasih ni pula, masuk kampung-kampung pergi cari orang miskin. NGO daripada belum Ramadan lagi telah bersedia untuk membawa barang-barang tuan-tuan ke rumah orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang berhajat. Alhamdulillah. Sehingga dinamakan Ramadan Karim. Ramadan itu bulan yang mulia, artinya bulan pemurah, sebab manusia bila dia lapar, dia teringat ke orang lain juga. Hari ini kita bimbang, takut kita lapar, kita pun tak teringat juga orang lain sebab sibuk sangat dengan bazar yang terlalu banyak. Dulu saya dah sebut, bazar tu 2 kiraat, satunya bazar untuk betul-betul orang berhajat, satunya bazir Ramadan bagi orang yang tak pergi melepak dekat situ, pergi beli entah apa yang dia beli, dia pun tak termakan. Jadi bila sebut Ramadan Karim, para jemaah sekalian, kita lihat
Allah SWT di bulan Ramadan, sebagaimana saya sebut dalam hadis Nabi SAW, kencang dia punya infak karihil mursalah, lebih laju daripada angin yang kuat. Jadi para jemaah sekalian, imbangkan kita semua. Kita kencang dalam ibadat, tarawih tak lari tengah jalan. Kemudian baca Quran, alhamdulillah 1 hingga 5 juzuk satu hari dapat. Sedekah juga biarlah kencang, artinya biarlah semuanya laju seperti angin yang bertiup dalam ibadat kita, kerana inilah mawasimul khairat. Sehingga bila kita nak hari raya, Allah Ta'ala fardukan ke atas kita sedekah, sadaqatul fitri, zakat fitrah yang mesti dikeluarkan sebelum hari raya, sebab kita nak bagi orang-orang yang pakai miskin dalam kampung kita semuanya bergembira, tak berfikir bagaimana nak bekerja kerana mencari sesuap makanan pada hari raya. Yang kelima, ajaib Ramadan, iaitulah ajaib dakwah. Kalau kita baca di dalam sejarah para pendakwah, nama seorang yang bernama Hamid Al-Ali, jazahullahu khairan, dia cerita, dia kata berapa ramai orang yang masuk Islam bisa babi Ramadan, sebab Ramadan. Masuk Islam, orang bukan Islam kerana Ramadan. Ada beberapa orang yang bukan Islam, biasanya di barat ni duduk di sebelah orang Islam. Bila dia tengok orang Islam ni, dia tengok kenapa tak makan tengah hari, dia kata aku berpuasa. Sebab apa kamu puasa? Dia kata dia puasa ni sebab Allah Ta'ala suruh, kutiba alaikumusiyam. Maka orang yang bukan Islam ini juga berhenti makan, tak puasa dia. Ada yang bukan sekat tak puasa, pergi ke masjid, solat tarawih bersama dengan orang. Dia cerita sendiri dalam seorang ni, dia cerita, dia kata aku pergi masjid juga. Cuma imam tu perhati pelik dia ni. Macam orang tak kerti solat lain macam kan, orang tak belajar ni, ikut. Tapi dia tak baca apa, dia tak aku pakai ikut. Orang rokok, sujud. Dia pun tak tahu apa itu rokok, apa sujud. Orang bangun, orang duduk, begitulah. Akhir sekali imam panggil dia. Siapa awak? Oh, dia kata sorry, saya bukan non-Muslim, bukan orang Islam. Tapi aku tengok bulan Ramadan ni, hati aku rasa macam tenang bila tengok orang semua makan pada satu waktu, berbuka satu waktu, semua ke masjid. Aku mari juga. Akhir sekali imam tu ajar dia syahadah, alhamdulillah dia mengucap 2 kalimah syahadah, mengiklankan Islam di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kita hari ni yang duduk kat masjid pun tak pergi masjid, bagaimana kita nak ajak orang lain pula pergi ke masjid? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak sekali. Ada seorang perempuan di barat, orang putih juga ni, dia duduk kat masjid. Jadi dia perhati tengok, akhir sekali bila dia tengah hari dia tak makan. Suami dia kata apa? Tak lalu nak makan dia tu. Suami dia nak ajak duduk bersama pun dia tak mahu tengah hari, sebab dia dengar orang Islam kata tak boleh tengah hari. Akhir sekali bila jiwa dia dah memberontak untuk menerima Islam tapi takut pada keluarga dia pergi jumpa imam. Cerita pengalaman dia puasa, pengalaman dia sangat sedih, gembira dia macam mana. Maka akhir sekali imam tu ajar dia mengucap, kamu mengucaplah Islamlah dulu, tapi sembunyikan Islam kamu sehingga keadaan kondusif untuk kita dakwah suami dia dan anak dia masuk Islam. Tuan-tuan, kalau mari orang nak masuk Islam, ajar dulu Islam. Jangan tangguh. Kalau kita tangguh hari ni, esok dia mati belum mengucap, siapa nak bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, sedangkan jiwa dia telah nak pada Islam. Ini di antara dakwah di bulan Ramadan yang cukup besar. Ada orang yang semata-mata kerana tengok orang berpuasa je dia masuk Islam. Ada orang yang tengok kemerihan Islam itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Maka itulah yang dikatakan Islam itu sendiri sebagai dakwah. Islam itu agama dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, yang keenam, dia kata Islam telah menunjukkan banyak benda-benda yang berlaku, benda-benda ajaib di bulan Ramadan. Geng-geng yang duduk hak-hak asasi manusia lah, berapa benda atas dunia ni yang duduk ajak benda-benda buat syahwat di bulan Ramadan, masih lagi. Saya tengok iklan-iklan masih wujud buat pesta di bulan Ramadan. Buat pesta di bulan Ramadan dalam negara kita yang tercinta. Jadi kalau manusia ni, syaitan pun tak ada, dia masih lagi buat benda-benda pesta, mana kita kata lebih teruk dah tu. Syaitan pun tak ada. Sampai orang tanya dulu, syaitan dulu sebelum dia jadi jahat. Sudah juga soalan ni. Syaitan belum jadi jahat tu, siapakah syaitan yang menggoda dia? Macam mana kita nak jawab? Jawabnya, syaitan yang ada dalam jiwa manusia, dia panggil nafsu, itulah yang menggoda manusia.
tambah pula dengan godaan syaitan. Sebab itu nafsu tu ada dua, al-ammaratu al-lawwamah dengan al-ammaratu bisu. Jadi kalau nafsu itu dididik dengan baik, maka dia jadi baik. Tak payah ada syaitan. Syaitan duduk belenggu bulan Ramadan ni pun ramai juga yang menjadi penggalang ganti kepada syaitan. Yang saya sebut tadi 6 perkara sangat sedikit tentang keajaiban Ramadan. Tetapi wa in ta'jab fa'ajabat, kalau kamu rasa pelik, lebih pelik lagi ni yang perkara yang sempat saya senarai pada hari ni. Saya minta supaya para jemaah cuba senaraikan apakah benda yang pelik yang berlaku di bulan Ramadan. Saya baca aja di sini dengan sedikit ulasan. Mudah-mudahan akan mencuit hati kita supaya tidak menjadi manusia pelik. Kalau orang tengok kita nampak sangat pelik, oh dia tu orang pelik bulan Ramadan tu. Jadi saya tak nak tuan-tuan jadi manusia pelik di bulan Ramadan. Di antara senarai perkara pelik di bulan Ramadan yang dapat kita kumpulkan pada hari ini, yang pertama, ada orang puasa tapi tak salat. Puasa dia maya tak? Ini sangat pelik. Sedangkan fardu salat itu besar. Setiap hari puasa hanya sebulan Ramadan, tapi dia boleh puasa tak salat. Yang kedua, ada di kalangan manusia ni pergi solat tarawih pergi, tapi ke masjid, tapi solat fardu semaya di rumah. Ini pun ajaib. Mana besar solat tarawih itu dengan solat fardu? Tentulah solat fardu itu zuhur, asar, maghrib, isya itu patut dijaga. Sehingga para ulama mengatakan al-hifazu ala nafsis salat asyaddu min makanis salah. Nak jaga solat itu sendiri lebih kuat daripada kita jaga tempat solat. Maknanya kita jaga yang fardu, yang sunat pun kena jaga. Tapi ada orang pelik, dia pergi solat tarawih yang sunat, yang fardu tak pergi. Saya tambah di sini, lebih pelik lagi, pergi semaya raya je, semaya lain tak pergi. Tapi ada lagi lebih ajaib daripada itu, orang lain bawa dia pergi ke masjid, bila diusung ke masjid, dia waktu hidup langsung tak pergi. Kita kata ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, berbuka puasa dengan isap rokok. Ni ramah sikit ni, nak kena muhasabah sikit hari ni. Tuan-tuan, kita berpuasa tak makan yang halal, nasi, minum air, semua itu halal. Tapi puasa ni telah difatwakan oleh ramai ulama, sama ada ulama di peringkat kita di Malaysia, ulama di peringkat antarabangsa mengatakan rokok itu haram. Kita buat buka puasa pula, maknanya kita seolah-olah macam kita sapu habis pahala puasa yang kita berlapar satu hari dengan sebatang rokok yang ada di tangan kita. Yang keempat, di antara benda ajaib, iaitulah ketika orang duduk salat tarawih di masjid, ada ibu bapa membiarkan anak-anak pergi main bedil, main mercun dekat masjid. Kita kata dah lapok dia tak pergi masjid, hantar anak pula pergi jadi hantu dekat masjid. Ini pun ajaib juga. Kalau kita tak boleh pergi, kurung anak tu kat rumah, tak di rumah, mu tak usah pergi, kacau orang duk salat buat apa. Yang kelima, ada orang yang bangun bersahur awal lagi, tak serius dia nak berpuasa. Aku pakai makan hak pukul 12 ni pakai jadilah, subuh gajah dah tu. Kadang-kadang bukan gajah lagi, dia nasa lagi subuh ni. Jadi puasa sahur, sedangkan sahur itu Allah nak didik kita. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bangunlah bersahur, makan sahur sebab itu berkat. Yang pertama, kita makan terakhir sebelum siang, maknanya dalam perut kita ni taklah kosong sangat. Yang kedua, itulah waktu kita nak latih diri kita bangun sebelum salat fajar. Mudah-mudahan lepas subuh nanti rak, orang kata lekat, boleh salat tahajud di akhir malam. Yang keenam, puasa perut, tak puasa mulut. Perut tak masuk dah, tapi mulut pula Masya Allah tabarakallah, duk maki orang, sumpah orang, kata orang macam-macam. Dia hari ni mulut telah bertukar kepada wujud jari, duk tulis WhatsApp lah apa benda dalam ini semua satu benda yang pelik. Yang ketujuh, tarawih 20 rakaat lengkap, tapi solat fardu buat seorang diri, maknanya dia solat lambat pergi masjid. Semaya isya rumah dulu, kita pergi tarawih di masjid. Ajaib. Sepatutnya tarawih di rumah, isya di masjid. Itu yang berlaku di kalangan ulama-ulama yang besar, sebab mereka nak khatam Quran sendiri. Yang ke-8, orang lain sibuk dengan buat ibadat, dia sibuk dengan lagu-lagu raya, dengan benda-benda lain
yang melarangkan. Tak salah pergi beli barang kain lansir, itu tidak salah, tapi jangan sampai sibuk. Itulah waktu kita nak beli sedangkan orang lain sedang beribadat. Yang kesembilan, beli juadah banyak sangat sehingga bazar telah menjadi bazir Ramadan semata-mata kerana nak makan. Jadi di antara kaedah yang telah saya sebut pada para jemaah, jangan beli barang waktu lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Qadi, hakim, tak boleh jatuh hukum dalam keadaan dia sedang marah, dalam keadaan dia sedang lapar, sebab tak stabil. Kita pun kalau pergi beli waktu lapar, subhanallah, habis jarinya sakut lah kau. Jumpa ayah golek pula dah. Lepas tu ayah panggil pula, akhir sekali tak tahu apa nak makan. Ini yang seterusnya iaitulah puasa tapi tak untuk aurat. Ini pun ramai juga ni. Masa jenis puasa tak untuk aurat, sehingga ada orang buat kempen hari ni nak beli makanan di bazar Ramadan, tengok juga penjual. Pergi tengok penjual ke kurus puasa pula. Tengok pakaian penjual tu. Kalau nampak orang pelik-pelik tak usah beli situ. Kita boykot dia. Sama juga isu boykot ni saya juga nak kempen kepada para jemaah, iaitulah tentang buah tamar. Kurma yang kita nak buka puasa itu, cari kurma yang bukan mari daripada Iran. Iran tu negara Syiah, syarikat-syarikat dia ada ahli sunnah yang sangat dihina dan ditekan, bahkan ramai yang telah dibunuh di sana. Jadi kita cuba tengok made in Iran, jangan beli. Oh, dia taksiah lah ketua kedah. Dah ketua kedah tu apa taksiah ke dia sendiri, ni hidup beli barang-barang hak lagu tu. Yang seterusnya, menguruskan pahala puasa di akhir hari. Sehari kita tak keluar rumah, mana tak tengok benda-benda mungkar, benda maksiat. Tapi dekat dengan nak buka puasa, nak pergi juga ke bazar. Tak pergi bazar, tengok belakang lah. Yang seterusnya, banyak main Facebook dengan WhatsApp tapi meninggalkan baca Quran. Ini panggil penyakit orang baru ni. Ada juga di antara orang yang sibuk solat tarawih, dia duk qada semayang di belakang. Ini masalah, timbul masalah, orang tanya, boleh ke tidak orang ada solat qada, solat sunat? Saya dah jawab beberapa kali, tidak menjadi masalah tuan-tuan dan juga puan-puan. Solat tarawih ni musim ni je. Solat qada boleh solat sepanjang tahun, dan boleh solat lagi di rumah, boleh solat di siang hari. Kenapa nak pilih waktu tarawih itu untuk solatnya? Jadi menyebabkan berlaku tidak tenang. Imam di depan, dia solat juga kat belakang. Cuma saya nak tambah sikit lagi, hak solat tu boleh kira, hak duk buah tu tak puk lagi. Orang duk tarawih dia duk buah atas masjid lah. Kita kata baik awak balik daripada mengganggu orang sedang beribadat. Buat halakah pula tu. Orang pakat likur dia mari buat dia pula pasal jenis pandai kecek, pandai bercakap. Jangan. Yang seterusnya, duk sibuk dengan rakaat tarawih 20 ke 8. Akhir sekali kita tanya dia, awak pergi mayang mana? Tak pergi pun. Ni lagi dahsyat ni. Sibuk ke bila dengan rakaat, siapa timbul ahli sunnah tak ahli sunnah, nama masalah bila dengan rakaat. Tapi bila tanya dia, saya tak ada masalah, saya 4 rakaat ya, lepas tu lari je. Ataupun tak pergi langsung. Ini manusia ajaib. Yang seterusnya, kalau selawat di celah tarawih tu, nyok bertepik tu buat apa? Allah, maknanya macam ke tuli ke malaikat nak bawa selawat kita pergi hantar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena bertempik. Melau-lau, buat apa tu lau tu? Nak selawat dengan sopan. Kita kalau Nabi ada depan kita melau ke tak? Kita tak akan kata. Jadi kenapalah kita buat benda-benda yang kita rasa molek? Siapa bergegar tak? Zaman dulu lah, orang kata budak-budak hak lau derah tu dia tengok juga kat dapur. Lepas tarawih tu, moral dia cendol ke berapa dia. Kalau makan sedap, lagi derah tarawih. Itu dia punya selawat. Allahu Akbar. Jadi ada juga orang tegur, dia kata di Malaysia ni sudah banyak mahak tahfiz, imam-imam yang sudah fasih, bahkan yang menjadi johan antara bangsa dalam bab Quran musabakah. Tapi bila mari bulan Ramadan, tak ada tu imam, terpaksa kena import mari daripada luar negara yang biasa-biasa. Kalau kita import imam-imam yang besar-besar, kita kata mari daripada Masjid Haram, kau boleh juga tahan. Ni imam kampung biasa. Bahkan imam yang ratib yang sudah ada di kampung lebih sedap suara dia daripada imam yang dibawa ke masjid itu. Jadi ini satu benda pelik. Saya tak tahu apakah imam-imam yang ada ini tidak bersedia menerima sumbangan yang sedikit, terpaksa dia lari keluar negara kerana di sana banyak pulangan. Wallahu alam, kita muhasabah dalam tajuk ini, dan saya mengharap sangat supaya pihak kerajaan pantau masjid-masjid yang bawa imam mari daripada luar,
sedangkan imam yang ratib lebih sedap bacaan dia, imam tu entah ke mana. Jadi kita kata kenapa begini? Jadi ini juga manusia yang pelik. Yang keseterusnya, puasa tapi mengumpat, subhanallah. Jadi tambah tadi kita dah sebut, ada juga orang sebut time puasa adalah nak buat reunion. Jumpa balik kawan-kawan lama yang akhir sekali duduk reunion situ daripada petang sampai malam, tarawih entah di mana, pakai reunion hari raya lah. Kenapa duduk sibuk dengan bulan Ramadan ni? Yang seterusnya, berpuasa tapi tak peduli dan masih lagi mengabaikan ibu bapa. Tak percaya ke mak ayah ada kuih, kau tak ada, tak tanya. Yang keseterusnya, puasa pesta ibadat Ramadan telah juga menjadi pesta makanan. Ada juga saya tengok makanan-makanan yang mampu yang dibawa di bazar-bazar Ramadan tu, ada setengah tu tak ada di musim lain. Maknanya kita kata menu bazar Ramadan ni keluar daripada museum hanya di bulan Ramadan. Jadi akhir sekali bertukar Ramadan menjadi bulan makan-makan. Yang seterusnya, sujud fizikal tapi tidak mampu sujud hati. Maknanya hati tak puasa juga, fizikal dia tak makan. Di antara benda pelik juga, mari ke awal ke masjid, duduk cokoh, tak ambil Quran sambil-sambil nak tunggu qamat. Itu satu penyakit. Ini beberapa kali dah saya tegur, tolonglah para jemaah sekalian, rugi kita. Alhamdulillah di masjid mana-mana pun banyak Quran, ataupun dalam handphone kita sudah ada. Payahlah nak simpan Quran nanti bila sudah qamat. Dalam handphone ada, kenapa tak buka? Buka juga duduk serik tengok WhatsApp buat apa. Ini peluang untuk kita Ramadan. Kemudian di antara benda yang ajaib juga berlaku, iaitulah mari awal lepas azan tak ada sunat ba'diyah, lepas solat isya sunat ba'diyah tidak dibuat, dia tunggu pakai masuk tarawih selalu. Kita katakan para jemaah, itu satu kesilapan yang besar, iaitulah kita solat ba'diyah itu hak isya. Solatul tarawih bermula selepas daripada itu. Jadi janganlah kita buat benda-benda yang ajaib. Banyak lagi benda-benda yang ajaib yang berlaku di bulan Ramadan yang saya tak sempat disebut dan sebut di sini. InsyaAllah kita akan sebut dalam mungkin dalam khutbah-khutbah yang lain, insyaAllah ta'ala. Jadi pada hari Jumaat dan hari-hari lain, banyakkan selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.